Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita untuk hari ini untuk kita mempelajari masih lagi di bab 1 mengenai mikroorganisma. Standard kandungan pada hari ini ialah 1.2 mikroorganisma berfaedah. Standard pembelajaran, murid boleh 1.2.1 mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. 1.2.2 menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Kriteria kejayaan, murid boleh menyatakan sekurang-kurangnya satu contoh aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam bidang perindustrian, pertanian dan perubatan. Baik, mari kita melihat aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Boleh rujuk buku teks anak-anak murid sekalian ya. Dalam buku teks pada rajah 1.33 di dalam buku teks telah dipaparkan aplikasi mikroorganisma berfaedah di dalam 3 bidang iaitu perindustrian, pertanian dan perubatan. Di dalam perindustrian kita melihat kepada bidang makanan, minuman serta barangan kulit. Manakala dalam bidang pertanian, kita melihat daripada segi pencernaan haiwan dan juga bakteria penitritan. Dan dalam bidang perubatan, kita melihat penghasilan hormon, antibiotik dan juga vaksin daripada mikroorganisma. Baik, kita pergi satu persatu di dalam bidang perindustrian. Contoh di dalam minuman, kita menggunakan mikroorganisma jenis bakteria seperti yang anda suka minum, Yakult, Vitagen, itu menggunakan bakteria. Dan juga yeast. Yeast selalunya digunakan untuk menghasilkan minuman beralkohol seperti bir dan juga whisky. Yang kedua, daripada penyediaan barangan kulit. Bakteria digunakan untuk menyingkirkan tisu dan lemak daripada kulit haiwan. Dan yang akhir sekali, mikroorganisma banyak digunakan dalam penyediaan makanan seperti contohnya yeast. Yeast digunakan dalam pembuatan roti. Bakteria digunakan dalam pembuatan dadih, yogurt dan kulat. Ya, digunakan untuk membuat kicap kacang soya. Seterusnya dalam bidang pertanian, mikroorganisma digunakan dalam sistem pencernaan makanan seperti haiwan-haiwan herbivor. Di dalam perut haiwan herbivor terdapat satu bakteria yang digunakan, yang ada di dalam perut haiwan untuk mencernakan selulosa kepada zat-zat yang tertentu. Dan yang kedua, seperti contoh bakteria penitritan ya, ini digunakan untuk menjadikan tanah semakin subur. Dan akhir sekali dalam bidang perubatan, mikroorganisma digunakan untuk penghasilan hormon seperti insulin. Insulin ni penting ya untuk pesakit-pesakit kencing manis yang di mana mereka perlu menyuntik insulin untuk mengawal aras glukosa di dalam darah. Yang kedua, penghasilan antibiotik seperti penisilin daripada bakteria. Dan yang ketiga, penghasilan vaksin seperti rotavirus. Ya, vaksin digunakan untuk meningkatkan keimunan badan. Dan di sini saya sertakan contoh vaksin. Ya, rotavirus, salmonella,
polio dan sebagainya. Seterusnya, potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, kita sekarang sedang sibuk kepada bioteknologi hijau yang mana untuk menjana dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan penghasilan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Cuba lihat gambar ini. Apa yang kita lakukan ialah sisa-sisa pertanian, sisa-sisa tumbuhan dan sisa-sisa buahan kita akan gunakan untuk menghasilkan produk-produk pembersihan. Seperti sekarang kebanyakannya produk-produk pembersihan kita sediakan daripada bahan-bahan kimia. Baik, mari kita bercerita panjang mengenai larutan pembersih ekoenzim. Seperti di dalam gambar foto 1.7, ini adalah larutan pembersih ekoenzim, manakala pada gambar B adalah bahan pencuci kimia. So, daripada tadi cikgu asyik menyebut apakah asyik sebut perkataan ekoenzim. So, apakah yang dimaksudkan dengan ekoenzim? Ekoenzim ialah hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses pendapaian. Okey, cuba kita perhatikan apakah perbezaan di antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia biasa yang selalu kita gunakan sekarang. Jadi daripada proses penghasilan, larutan pembersih ekoenzim ni kita hasilkan daripada sisa pertanian. Manakala bahan pencuci kimia sudah semestinya daripada bahan-bahan kimia. Kedua, tindakan terhadap lemak dan gris. Kalau ekoenzim, dia akan menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Manakala bahan pencuci kimia, dia akan mengimulsikan lemak dan gris kepada buih. Yang ketiga, mudah digunakan. Yang mana yang mudah digunakan? Pembersih ekoenzim ni lebih mudah digunakan kerana ianya tidak perlu disental untuk menanggalkan lemak dan juga gris, tetapi bahan pencuci kimia biasa perlu disental dengan kuat. Perbezaan yang keempat ialah daripada segi saliran tersumbat. Larutan pembersih ekoenzim ni tidak menyumbatkan saliran. Manakala bahan pencuci kimia boleh menyumbatkan saliran. Saliran ni maksudnya saliran air pada sinki. Yang kelima, daripada segi kos sudah semestinya lah larutan pembersih ekoenzim ni adalah lebih murah berbanding bahan pencuci kimia. Daripada segi penghasilan sisa, larutan pembersih enzim ni lebih kurang menghasilkan sisa, manakala bahan pencuci kimia ni lebih banyak menghasilkan sisa. Dan akhir sekali, daripada sudut alam sekitar, semestinya pembersih ekoenzim ni mesra alam, manakala bahan pencuci kimia mencemarkan alam sekitar. Gambar ini adalah contoh serum bakteria Lactobacillus. Serum bakteria Lactobacillus ini kita gunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Baik, mari kita lihat apakah kegunaan serum bakteria Lactobacillus ini selain daripada merawat sisa kumbahan. Jadi serum bakteria Lactobacillus ni selain daripada merawat sisa kumbahan, boleh juga digunakan untuk menyingkirkan bau yang busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos, memajukan industri perikanan dan juga menghasilkan enzim.
Jadi, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Maka cikgu harap kamu sudah faham kegunaan mikroorganisma yang berfaedah kepada kita. Mikroorganisma ni bukan sahaja memberi keburukan kepada kita ya, bukan seperti yang berlaku sekarang iaitu pandemik COVID-19, tetapi mikroorganisma juga memberikan kita faedah ataupun kegunaan yang baik untuk kita meneruskan kehidupan seharian kita. Jadi untuk itu sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Moga kita dapat berjumpa pada kelas yang akan datang. Sekian dahulu, selamat belajar.